Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilman wa fahman wa 'amalan. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw adlima aw uzlama aw azilla aw uzalla aw ajhila aw yujhala alayya wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para hadirin dan hadirat yang sama-sama menyertai Daurah Ramadan 1443 Hijrah bersamaan dengan 2022 Masihi, siri yang ke-10. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada hari ini, pada hari Selasa yang mulia ini, kita sudah masuk ke siri yang ke-10 dan juga siri yang pertama kalinya kita buat pada bulan Ramadan yang mulia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersempena dengan kita sudah masuk dengan pada bulan Ramadan yang mulia dengan penuh keberkatan. Moga-moga dengan kita tambahkan lagi keberkatan dan juga amalan baik pada pagi ini dengan kita sama-sama berkongsi ilmu, dengan kita sama-sama bermuzakarah dan juga mengulang kaji kembali apakah yang berkaitan dengan puasa yang kita sedang beramal dengan pada hari ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menambah lagi kita punya pahala kebaikan dan juga menambah lagi mutu puasa kita. Alhamdulillah. Waalaikumsalam wabarakatuh. Rafa Syah. Terima kasih kerana menonton lagi pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, walaupun puasa, walaupun tak ada air dekat atas meja saya ni, walaupun saya ginilah kan sedang berpuasa, tapi tetap juga kita ambil peluang yang keemasan ini untuk kita sama-sama mengulang kaji semula, kita bersama-sama menuntut ilmu, kita sama-sama mengingat kembali apakah hukum hakam yang berkaitan dengan puasa yang sedang kita lakukan sekarang ini. Alhamdulillah. Jadi saya haraplah tuan-tuan dan puan-puan, lagi-lagi individu-individu yang telah mengikuti daurah kita daripada siri yang pertama sehinggalah sampai siri sekarang, moga-moga puasa mereka lebih bertambah mutu, lebih lagi berkualiti dengan ilmu-ilmu yang kita dah kongsikan sejak daripada siri yang pertama. Alhamdulillah. Jadi daripada siri yang pertama hingga siri yang ke-9, macam-macam kita sudah kongsikan kan, daripada apakah pengertian berpuasa, apakah pengertian bulan Ramadan, apakah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fadilat bulan Ramadan, apakah sunat-sunat puasa, apakah rukun-rukun puasa, apakah syarat-syarat sah dan juga syarat-syarat wajib puasa, semua kita sudah bincangkan. Alhamdulillah, daripada bab pertama hingga bab ke-6. Jadi pada siri yang ke-10 ini, pada pagi Selasa ini, kita akan masuk pula pada bab yang baru, iaitu bab yang ke-7 mengenai perkara yang membatalkan puasa. Mengenai perkara yang membatalkan puasa. Syarat wajib dah tahu dah. Adakah kita wajib berpuasa? Syarat sah kita tahu dah. Adakah kita mempunyai syarat-syarat untuk memastikan puasa kita sahih? Kemudian rukun-rukun kita tahu dah. Kan? Apakah rukun-rukun berpuasa yang kita kena lakukannya untuk memastikan puasa kita itu sah? Kita dah tahu dah apakah sunat-sunat berpuasa. Dan juga saya harap tuan-tuan dan perempuan yang dah ikuti siri kita pada yang sebelum ini mengamalkan apakah yang kita dah belajar atau yang kita dah berkongsi pada mengenai perkara-perkara yang disunatkan ketika berpuasa dan juga ketika Ramadan. Itu sudah kita ambilkan. Makruh-makruh puasa pun kita sudah Allahumma salli alaihi wasallam kongsikan. Dan juga pada pagi yang mulia ini, pada bab yang baru, iaitu bab yang ke-7 mengenai perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara ini yang kita kena jauhkan, kita kena Allahumma salli alaihi wasallam tidak melakukannya supaya kita tidak membatalkan puasa kita. Alhamdulillah. Jadi tanpa melengahkan masa, kita masuk kan dalam kitab ini, kitab yang sama seperti yang lepas, iaitu kitab Fiqh Puasa dan I'tikaf, yang merupakan terjemahan daripada Mukhtasar At-Taqra'ah As-Sadidah,
yang ditulis oleh Al-Habib Hasan Ibn Ahmad Ibn Muhammad Al-Kaf. Baik. Tanpa melengahkan masa, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Berkata penulis bab ketujuh, perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa. Kat sini para musannif rahimahullah, nanti kita akan tengok nantilah, beliau membahagikan perkara yang membatalkan puasa kepada dua. Beliau membahagikan perkara-perkara yang membatalkan puasa kepada dua. Yang pertama kita akan tengok nanti, yang pertama ialah muhbitat. Al-muhbitat, iaitu perkara yang bukannya membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala berpuasa. Bukannya perkara yang membatalkan puasa, tetapi perkara yang membatalkan pahala berpuasa. Itu yang pertama, al-muhbitat. Yang kedua ialah al-mubtilat ataupun al-mufsidat, iaitu perkara yang membatalkan puasa. Kalau seorang tu buat yang kedua ni, maka puasa dia tak sah, dan juga nanti dia kena ada buat perkara-perkara lah, sama ada dia kena qada ke, ataupun dia kena bayar fidyah ke, ataupun lain-lain. Nanti kita akan tengok insya-Allah. Baik, apa kata musannif rahimahullah? Yang perkara yang membatalkan puasa terbahagi kepada dua bahagian. Seperti saya kata tadi. Yang pertama ialah bahagian yang membatalkan pahala puasa. Perkara yang membatalkan pahala puasa, ataupun kita boleh namakannya sebagai al-muhbitat. Dia bukannya membatalkan puasa, puasa ini tetap juga sah, kan? Puasa ini tetap juga sah, puasanya menggugurkan kewajipan berpuasa dia pada bulan Ramadan, tetapi hanya dapat lapar dan dahaga. Hanya dapat lapar dan dahaga kerana pahala berpuasa itu dia sudah habis. Faham ya? Tanpa membatalkan ibadah puasa tersebut. Membatalkan pahala berpuasa tapi tak membatalkan ibadah puasa tersebut, dan tidak diwajibkan mengqadanya. Jadi dia hanya membatalkan pahala puasa, tak membatalkan puasa itu, jadi tak perlu qada puasa tersebut. Tapi sia-sialah. Tetapi hukumnya ataupun orang yang membuat perkara tersebut, dia hanya mendapat lapar dan dahaga. Dia hanya mendapat lapar dan dahaga. Tak dapat kelebihan-kelebihan orang yang berpuasa. Ia dinamakan pemusnah, iaitu penghapus pahala. Penghapus pahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua ialah bahagian yang membatalkan ibadah puasa dan juga pahala puasa. Dia membatalkan kedua-dua sekali. Yang pertama, membatalkan ibadah puasa itu sendiri. Maksudnya orang tu dia dah dikira tidak berpuasa. Dan juga yang kedua, dia membatalkan pahala puasa. Kerana orang tak puasa, jadi dia orang tu dia tidak berpuasa, jadi dia pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tak dapatlah pahala berpuasa. Gitu. Iaitu jika tiada sebarang keuzuran dan diwajibkan qada, ia dinamakan sebagai pembatal. Pembatal ataupun dipanggil sebagai mubtilat. Mubtilatus shaum. Baik, faham? Okey. Jadi yang pertama, dia hanya membatalkan pahala berpuasa tapi puasanya sah. Yang kedua, dia membatalkan berpuasa itu, ibadah berpuasa itu, dan juga dia membatalkan juga pahala berpuasa. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dua-dua kita kena jauhkan diri. Dua-dua kita kena elakkannya. Tapi yang lebih utama untuk kita elakkan yang kedua lah, iaitu yang membatalkan puasa itu sendiri. Yang pertama tu pun kita kena elakkan juga. Kerana apa? Kerana kita tak nak puasa kita ini hanya mendapat lapar dan dahaga. Kita nak dapat perkara-perkara yang kelebihan-kelebihan dan juga pahala-pahala berpuasa. Baik. Yang pertama ialah pemusnah ataupun yang memusnahkan pahala berpuasa, al-muhbitat. Apa kata musannif? Perkara yang batalkan puasa, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Apakah terjemahan dia? Berapa ramai orang yang berpuasa, tiada baginya daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Berapa ramai orang dekat dunia ni, berapa ramai orang Islam yang berpuasa, yang menahan diri, yang menahan makan dan minum dan juga perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Berapa ramai daripada kalangan orang Islam buat gitu, tapi dia hanya mendapat lapar dan dahaga, al-ju' wal 'atash. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita akan kena pasti apakah perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa kita supaya kita dapat menjauhkan diri kita, insya-Allah. Baik.
Jadi ini yang akan disebut lepas ni berdasarkan apa? Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun yuftirna as-sa'ima al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wan nadharu bisyahwatin wal yaminul kadhibah. Wal yaminul kadhibah. Apakah maksud dia? Maksud dia ialah khamsun yuftirna as-sa'ima. 5 perkara yang Allahumma salli alaihi yang batalkan puasa. Tapi yang dimaksudkan ialah yang membatalkan pahala puasa. Apakah 5 perkara tersebut? Yang pertama al-kadhibu, menipu. Yang kedua wal ghibatu, iaitu mengumpat. Yang ketiga ialah wan namimatu, mengadu domba. Yang keempat ialah an-nadhru bi syahwah, melihat satu perkara dengan syahwat, dengan nafsu. Yang kelima ialah wal yaminul kadhibah, iaitu sumpah yang menipu ataupun sumpah yang palsu. Jadi berdasarkan sabda Rasulullah SAW ini yang mengatakan 5 perkara ini, yuftirna as-sa'ima, yang dimaksudkan ialah membatalkan pahala puasa seseorang. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kita mulakan insya-Allah. Insya-Allah. Yang pertama, apakah pertama benda yang pertama yang menghilangkan pahala puasa? Yang pertama sekali ialah mengumpat. Ialah mengumpat, iaitu al-ghibah. Dinamakan sebagai al-ghibah, mengumpat. Apakah itu mengumpat? Ta'arif dia ataupun definisi dia ialah zikruka akhaka bima yakrahuhu. Zikruka akhaka bima yakrahuhu. Iaitu engkau menyebut mengenai saudara engkau dengan perkara yang dia tidak sukai. Ataupun apakah definisi dari segi bahasa Melayu yang disebut kat sini? Ialah menyebut perihal saudara Muslim tentang perkara yang dibenci sekalipun perkara tersebut adalah benar. Sekalipun perkara tersebut ialah benar. Iaitu seorang itu, dia mengata tentang seorang, tak kisahlah depan dia ke, belakang dia ke, tepi dia ke, atas dia ke, tak kisahlah. Kan? Apabila seorang itu dia menyebut tentang saudara dia, ataupun tentang seseorang itu, dengan perkara yang orang tersebut tak suka kalau dia dengar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun perkara itu benar. Adapun kalau perkara tipu, itu jadi lain, itu jadi fitnah, lagi teruk. Tapi walaupun perkara itu benar, dinamakan sebagai mengumpat ataupun al-ghibah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Betul. Okey. Jadi yang pertama ialah mengumpat. Jadi orang yang mengumpat, kan, ketika berpuasa, ketika itu menghilangkan pahala puasanya. Na'udzubillahi min dzalik. Cuma zaman sekarang ni lebih senang untuk mengumpat berbanding dengan zaman dahulu. Zaman dahulu susah. Zaman dahulu susah sikit. Kan, kena keluar rumah, kena cari orang. Lepas tu kena cakap. Cakap tu penat dah. Kan? Biasalah orang puasa kan. Dia cakap, dia tak cakap banyak. Nanti dia kering mulut dia. Kering mulut dia haus. Jadi orang dahulu susah sikit hendak mengumpat. Lepas tu advance sikit. Kan? Boleh call. Susah juga dah sebab kena cakap. Tapi zaman sekarang lebih senang. Tak perlu cakap. Kan, tak perlu jumpa orang. Hanya gerak-gerak jari sahaja. Gerak-gerak jari di atas skrin telefon. Jadi ini na'udzubillahi min dzalik, benda yang kita kena jauhilah. Benda yang kita kena cuba untuk tinggalkan. Kalaulah dia biasa buat perkara tersebut sebelum bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan ini jadikan sebagai satu madrasah, sebagai satu tempat latihan untuk dia tinggalkan perkara tersebut. Kerana insya-Allah kan pada bulan Ramadan ini, seperti mana sabda Rasulullah SAW, dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka dan juga dibelenggu syaitan-syaitan. Jadi insya-Allah lebih mudah untuk kita meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi ambil peluang ini untuk kita tinggalkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak kisahlah mengumpat dekat ataupun lain-lain nanti kita akan sebut nanti. Jadi zaman sekarang ni kan, dengan adanya internet, dengan adanya media sosial, kan, tak kisahlah Facebook ke, Twitter ke, Instagram ke, WhatsApp ke ataupun lain-lain. Jadi ini wasilah yang baik, ada kebaikannya, tapi janganlah kita gunakannya untuk keburukan. Seperti apa? Seperti mengumpat. Na'udzubillahi min dzalik. Tak kisahlah mengumpat dengan apa jenis sekalipun. Kan? Dengan buat posting ke dekat Facebook ke, kan? Dengan tweet dekat Twitter ke, dengan upload gambar dekat Instagram ke, buat meme ke apa ke, tak kisahlah. Kan? Jadi itu na'udzubillahi min dzalik, risau untuk kita jatuh dalam perbuatan mengumpat dan juga
menghapuskan pahala-pahala berpuasa kita. Na'udzubillahi min zalik. Jaga-jagalah kan wahai pendengar-pendengar sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama itu mengumpat. Yang kedua ialah mengadu domba, ataupun dalam bahasa Arab dia ialah an-namimah. An-namimah ataupun mengadu domba. Apakah mengadu domba ataupun an-namimah? Dia punya ta'arif dia apa? Iaitu menyebarkan kata-kata dengan tujuan menimbulkan fitnah. Menyebarkan kata-kata dengan tujuan menimbulkan fitnah. Ataupun menimbulkan, lebih tepat lagi, menimbulkan pergaduhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita naqlul kalimah, kita naqlul kalam, kita memindahkan kalam seseorang supaya apa? Supaya timbulnya adawah, supaya timbulnya permusuhan. Ada kawan tu cakap gitu. Kan kita ambil perkataan kawan tu, kita bagi ke orang lain. Kau tahu tak? Contohnya lah. Kau tahu tak? Kan orang ni cakap gini. Contohnya lah. Kan dia pun, ya ke? Dia pun jadi bermusuhan dengan orang tersebut. Jadi ini perbuatan ini dinamakan sebagai an-namimah ataupun mengadu domba. Dan juga ia adalah daripada perkara-perkara yang batalkan pahala puasa. Kan hatta kalau kita tengok tegahan-tegahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata an-nammam. La yadkhulul jannata an-nammam. Tidak masuk ke dalam syurga an-nammam, iaitu orang yang mengadu domba. Orang yang mengadu domba. Na'udzubillahi min dzalik. Kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi jauhkan daripada buat perkara-perkara ini. Zaman sekarang pun lebih senang. Kan dulu kita kena jumpa orang. Sekarang ni kita dekat WhatsApp tu kita tekan nama sikit. Kan? Lepas tu kita forward. Kan? Pum masuk dekat message orang lain. Tahu tak orang ni cakap gini. Kan? Na'udzubillahi min dzalik. Zaman sekarang ni memang ada banyak kemudahan untuk kita buat perkara yang baik, tapi janganlah kita lakukannya untuk buat perkara yang tidak baik. Khususnya pada ketika kita berpuasa. Bukannya, jangan salah faham, mengumpat, mengadu domba, nanti kita akan cakap lepas ni, ini bukan sahaja haram ketika kita berpuasa, namun haram juga ketika kita tidak berpuasa. Cuma dalam bulan Ramadan dan juga ketika kita berpuasa, pengharaman tersebut lebih besar, atau pengharaman tegahan tersebut lebih kuat untuk kita tinggalkannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi gunakan puasa ini untuk kita sama-sama meninggalkan perkara-perkara yang tak elok. Itu yang kedua, iaitu mengadu domba ataupun an-namimah. Yang ketiga ialah menipu, ataupun dalam bahasa Arab dia ialah al-kadhib. Kan? Apakah itu menipu? Menyebarkan berita yang tidak berlaku. Kan? Ataupun dalam bahasa Arab dia ikhbaru syai'in khilaf al-waqi'. Mengkhabarkan sesuatu yang bersalahan dengan perkara yang berlaku. Dia cakap tentang sesuatu, benda yang dicakap itu lain ataupun berbeza dengan perkara yang telah berlaku, yang dah berlaku. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa contoh senang lah. Contohnya lah, si A tu cakap berlaku, contohnya lah, berlakunya aksiden contohnya. Berlakunya aksiden di jalan raya. Sedangkan yang betul-betul berlakunya ialah tak berlaku aksiden dekat jalan raya tersebut. Jadi ketika ini si A tersebut dia telah mengkhabarkan berita yang tidak berlaku, yang bersalahan ataupun yang melawan dengan perkara yang dah berlaku. Dia kata ada aksiden, sedangkan tiada aksiden. Jadi walaupun penipuan tersebut tiada tiada mudarat ataupun tiada bagi mudarat lah ataupun sakit hati kepada orang lain, namun itu pun dikira sebagai penipuan. Tak syaratnya penipuan ini dia menyakiti hati seseorang, ataupun tak syarat pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak syarat pun penipuan ini dia menyebabkan mudarat. Penipuan semata-mata mengkhabarkan berita yang tak berlaku ataupun mengkhabarkan satu kejadian yang bersalahan dengan perkara yang telah berlaku, ketika itu dinamakan sebagai penipuan. Cuma kalaulah penipuan tersebut menyakiti hati orang lain ataupun menimbulkan satu mudarat, ketika itu lebih beratlah. Tapi walaupun tak menyakiti hati orang lain dan juga tidak menimbulkan mudarat, tetap juga haram. Walaupun ketika kita melawak ataupun walaupun ketika kita membuat jenaka ataupun membuat untuk mengetawakan seseorang, untuk membuatkan seseorang ketawa.
Jadi senang kata, jauhkanlah daripada penipuan. Jauhkanlah daripada penipuan. Walaupun dengan tujuan untuk membuatkan seorang ketawa. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, baginda sallallahu alaihi wasallam kan, beliau baginda juga berlawak ataupun membuat jenaka, tapi baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menipu. Kan? Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inni la amzah wa la aqulu illa haqqa. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Apa kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya aku juga bergurau, aku juga buat jenaka, tetapi aku tidak berkata kecuali yang benar. Jadi pada bulan Ramadan ini, jadikanlah sebagai tempat atau masa untuk kita tinggalkan kalau orang tu dia sebelum ni menipu, jadi jadikanlah Ramadan ini untuk dia meninggalkan perbuatan menipu tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang ketiga, iaitu menipu. Yang keempat ialah melihat kepada perkara haram atau perkara yang dihalalkan dengan syahwat. Bahaya ni, kena faham sikit. Iaitu melihat kepada perkara yang sama ada haram ataupun halal. Tak kisahlah halal ataupun haram, tapi melihatnya dengan syahwat. Bila seorang tu dia melihat satu perkara dengan syahwat, tak kisahlah perkara yang dilihat itu halal ke ataupun haram ke, ketika itu dia membatalkan pahala berpuasa. Membatalkan pahala berpuasa. Apakah maksudnya? Iaitu menimbulkan keasyikan kerana pandangan. Suami tengok isteri. Apa hukum suami tengok isteri? Halal, tak ada masalah. Tapi ketika dia berpuasa, dia tengok isteri dia dalam keadaan bersyahwat, menimbulkan keasyikan, menimbulkan nafsu. Ketika itu hukum dia telah membatalkan pahala berpuasa dia. Nak tengok dengan syahwat nanti. Buka dulu, betul-betul lah tengok dengan syahwat. Tak ada masalah pun. Cuma dengan puasa ni kita, bukan kita lah, para suami, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tahan dulu nafsu. Kan? Tahan dulu nafsu. Ketika berpuasa ialah ketika kita menjaga nafsu kita dan juga kita mendidik nafsu kita. Jadi janganlah ketika puasa kita melihat tak kisahlah kan, suami lihat isteri ke, ataupun na'udzubillahi min zalik kan, seseorang itu melihat perkara yang diharamkan dengan syahwat. Ketika itu batallah pahala puasa seseorang tersebut. Na'udzubillahi min zalik. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, an-nadharu bisyahwah. An-nadharu bisyahwah. Na'udzubillahi min zalik. Baik, itu yang keempat. Yang kelima apa? Yang kelima ialah sumpah palsu. Sumpah palsu ataupun dalam bahasa Arab dia ialah al-yaminul kadhibah. Ataupun boleh juga kita kata syahadatuz zur. Syahadatu az-zur. Yang di mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bersumpah dengan kepalsuan ni ataupun syahadatuz zur ni ialah antara dosa-dosa yang besar. Antara dosa-dosa yang besar. Dan juga amat ditegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat lihat dalam satu hadis kan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kan, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat kan, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu duduk dengan dalam bahasa Melayu dia muttaqian, ittika, bertongkat. Dia macam baring ataupun dia duduk, dia bertongkat dengan siku. Bukan gini ya. Dia gitu kan. Dia gitu. Jadi Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat, dia bertongkat gitu. Ginilah. Tapi duduk ke lantai lah, bukan duduk ke kursi. Gini. Kan? Jadi apa Rasulullah SAW bersabda? Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Tidakkah aku memberitahu kepada kamu, wahai para sahabat, kan, wahai para sahabat lah ketika itu, bi akbaril kabair, kan, dengan dosa yang paling besar. Kan, dengan dosa yang paling besar. Kemudian apa jawab para sahabat? Bala ya Rasulullah. Kan, silakan ya Rasulullah, kami mahu dengar. Kemudian apa kata Rasulullah SAW sambil muttaqi itu, sambil duduk dengan bertongkatkan siku tu, sabda Rasulullah SAW, al-isyraku billah wa uququl walidain. Kan, yang pertamanya Rasulullah SAW kata apa? Al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua ialah wal uququ bil walidain. Wa uququl walidain, afwan. Dan juga melakukan derhaka terhadap kedua ibu bapa. Kemudian dalam keadaan Rasulullah SAW muttaqi itu ataupun bertongkat itu, Rasulullah SAW duduk dengan
dengan lurus, dengan tegak. Kemudian Rasulullah SAW kata apa? Kata ala wa qaulu zur, ala wa syahadatu zur. Kan? Dan juga antara perkara ataupun perbuatan yang merupakan antara dosa-dosa yang besar ialah qaulu zur ataupun syahadatu az-zur. Iaitu penyaksian yang palsu. Kemudian Rasul dan dalam satu riwayat kan Rasulullah SAW mengulang-ulang ala wa syahadatu zur, ala wa syahadatu zur, ala wa syahadatu zur. Ulang sampai para sahabat kata apa? Laitahu sakat. Alangkah baiknya kalau Rasulullah SAW berhenti daripada kata ala wa syahadatu zur. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW banyak sangat mengulang-ulang tegahan tersebut sehingga para sahabat takut Rasulullah SAW sakit ataupun kata apa, sakit disebabkan banyak kali mengulang-ulang perkataan tersebut. Nak kata apa? Kenapa Rasulullah SAW mengulang-ulang perkara tersebut? Yang pertamanya ialah kerana tegahan terhadap perkara yang dosa besar tersebut, dan juga yang kedua kerana apa? Kerana Rasulullah SAW tahu bahawa zaman ni banyaknya berlaku sumpahan yang palsu, banyaknya berlaku penyaksian yang palsu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ni nak menunjukkan nak menunjukkan besarnya ataupun teruknya perbuatan sumpah yang palsu. Sehingga apa? Sehingga dia tergolong dalam perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa seseorang. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah itu sumpah palsu? Iaitu bersumpah dengan perkara yang palsu. Bersumpah dengan perkara yang palsu. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Itu yang kelima. Yang keenam ialah apa? Menyebut perkataan yang dusta dan keji serta melakukannya. Iaitu seorang itu dia berkata-kata dengan perkara yang dusta, kan, perkara yang keji, kemudian dia melakukan perkara yang keji dan dusta tersebut. Berdasarkan apa? Berdasarkan sebuah hadis kan, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Apakah maksud dia? Maksud dia ialah sesiapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan melakukannya, tiada bagi Allah hajat untuknya meninggalkan makan dan minumnya. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang berpuasa dan juga dia melakukan dia tak meninggalkan kata-kata dusta dan juga melakukan perkara-perkara yang dusta, maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala tiada hajat bagi tak ada hajat ataupun tak ada tiada keperluan bagi orang tersebut untuk meninggalkan makan dan minum kerana berpuasa. Sia-sia sajalah. Sia-sia sahaja. Dia berpuasa tapi dia tetap tidak meninggalkan perkara-perkara yang dusta, perkataan-perkataan yang dusta, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun tiada hajat dengan puasanya. Tiada hajat dengan puasanya. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tak terima puasa dia. Kan? Puasa dia sah, kan? Tapi tak terima. Kerana apa? Kerana sahnya satu ibadah tersebut dan juga Allah SWT terima ibadah tersebut ialah dua perkara yang berbeza. Terkadang ada ibadah yang sah tapi tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kan? Adapun perkara yang tak sah mesti tak diterima. Tapi ada juga perkara yang sah tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab itulah kita kena sentiasa menimba ilmu, sentiasa bermuhasabah untuk apa? Untuk kita jadikan ibadah-ibadah kita termasuk dalam ibadah puasa sebagai ibadah yang berkualiti. Ibadah yang mutu yang baik. Bukan sahaja sekadar melepaskan kewajipan. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga berkenaan dengan mengumpat tadi, ada juga tegahan daripada Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, "As-saimu fi ibadatin min hina yusbihu ila an yumsiya ma lam yaghtab fa idza ightaba kharaqa saumahu." Apakah maksud dia? Orang yang berpuasa sentiasa berada dalam keadaan beribadah bermula sejak pagi sehingga petang selagi mana tidak mengumpat. Jika dia mengumpat maka dia telah merosakkan pahala puasanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada soalan? Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Jika kata-kata menyumpah kerana sedang dalam keadaan marah, apakah batal pahala puasa? Jazakallah wa jazakum. Kata-kata menyumpah kerana dalam keadaan marah, sama jugalah. Sama juga, kan, membatalkan pahala berpuasa.
Yelah, orang kata apa? Selalunya orang keluarkan kata-kata keji ni selalunya di dalam keadaan marah lah. Kan? Keadaan marah lah. Walaupun gitu tetap juga batal pahala puasanya. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itulah kan kita sebagai orang Islam pun kena menjaga kemarahan. Menjaga sifat marah kita. Menjaga sifat marah kita. Kenapa? Kerana bila seorang tu dimarah, kan, kalau kita tengok kan situasi ataupun keadaan seorang tu marah, ketika dia marah dia akan hilang akal dia. Dia akan hilang akal dia. Dia akan buat perkara-perkara yang orang berakal tak akan buat. Kan, dia akan menyumpah, kan, dia akan mengamuk, dia akan apa ni? Buat perkara-perkara yang tak elok lah. Kan, buat perkara-perkara yang biasanya dia takkan buat. Sebab apa? Sebabkan dia marah. Sebab apa? Sebabkan selalunya orang yang dalam keadaan marah ni dia akan hilang pertimbangan akal dia. Jadi na'udzubillah min dzalik, kalau ketika dia marah tu dia buat pula perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Na'udzubillah min dzalik. Kan? Na'udzubillah min dzalik. Jadi gitulah, kan, kena juga jaga kemarahan kita. Kan? Jaga kemarahan kita. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Itu yang ke-6. Dan juga habislah kita daripada bahagian yang pertama, iaitu bahagian yang membatalkan pahala berpuasa. Bahagian yang membatalkan pahala berpuasa. Kemudian kita akan masuk pula pada bahagian yang kedua, iaitu mubtilatus shaum, iaitu perkara-perkara yang membatalkan ibadah berpuasa itu sendiri. Bukan sahaja membatalkan pahala berpuasa, tapi membatalkan ibadah berpuasa itu sendiri. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dekat sini musannif rahimahullah kata, atau musannif hafizahullah kata, perkara-perkara yang membatalkan ibadah berpuasa 8 perkara. Disebut hanya 8 perkara. InsyaAllah kita akan lalulah insyaAllah. Yang pertama, apakah yang pertama? Yang pertama ialah murtad. Yang pertama ialah murtad. Ataupun riddah. Bila seorang itu dia keluar daripada Islam. Na'udzubillahi min zalik. Ataupun dalam bahasa Arab dia, apakah masuk riddah? Ataupun orang yang murtad ini, apakah masuk orang yang murtad? Iaitu raja'a anil Islam. Orang tu dia keluar daripada Islam. Na'udzubillahi min zalik. Sama ada dengan kata-kata, sama ada dengan perbuatan, ataupun sama ada dengan i'tiqad. Dengan kata-kata, apabila disebut perkara yang batalkan iman dia. Kan? Disebut perkara yang orang kata yang membatalkan iman dia dan juga syirik kepada Allah SWT contohnya. Ataupun dengan perbuatan dia, iaitu dibuat perkara yang menghina Islam. Menghina syiar Islam. Na'udzubillahi min zalik. Kan? Ataupun dengan i'tiqad dia, iaitu apabila dia beriktikad perkara yang menyalahi dengan akidah Islamiah. Na'udzubillahi min zalik. Jadi apabila seorang tu dia buat perkara, tiga perkara ini, ataupun salah satu daripada 3 perkara ini, dan juga dia murtad daripada agama Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillahi min zalik, walaupun seketika, batallah puasa dia. Batallah puasanya. Batallah puasa dia. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Soalan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah batal puasa jika berbuka puasa awal 4 minit sebelum waktu berbuka akibat kesalahan DJ radio pasang azan awal? Bukankah itu tidak disengajakan? Tidak disengajakan. Kadang-kadang penduduk pedalaman hanya berpandukan azan radio sebagai panduan. Terima kasih. Sama-sama. Apakah hukum dia? Biasanya berlaku kan? Saya tak tahulah. Buka-buka media sosial tengok. Ada kata DJ pasang radio awal. Apakah hukum dia? Batal puasa. Apakah hukum dia? Batal puasa. Apabila seorang itu dia melakukan perkara yang batalkan puasa, contohnya lah, saya bagi penjelasan yang umum. Apabila dia melakukan perkara yang batalkan puasa, dalam sangkaan kuat dia sedang malam lagi, rupa-rupanya dah masuk siang, contohnya lah, orang tu ingat belum masuk subuh. Orang tu ingat belum lagi terbit fajar sadiq, ataupun belum lagi masuk waktu subuh, dia pun minum lagi. Minum. Kan? Lepas tu dia pun keluar, tak kisahlah dia buat benda pun sekalipun. Lepas tu dia tahu bahawasanya masa dia minum itu dah masuk waktu subuh contohnya. Itu yang pertama. Ataupun yang kedua, seperti situasi ini, orang tu dia melakukan perkara yang batalkan puasa, dalam sangkaan kuat dia sudah malam, iaitu sudah masuk maghrib. Rupanya masih lagi siang, iaitu masih lagi belum masuk waktu maghrib. Contohnya tadilah, dia ingat dah masuk waktu. Kan? Tak kisahlah DJ radio pada pasang azan awal ke, app dia silap zon waktu ke. Kan? App dia silap zon waktu. Dia duduk kat Selangor. Kan? Dia pergi pasang app dia kat zon waktu yang lain, yang lebih awal contohnya.
Kan? Jadi dia pun ingat dah masuk waktu, dia pun makan. Rupa-rupanya lepas tu dia tahu bahawasanya dia makan itu ataupun dia tak kisahlah makan ke minum tu sebelum masuk waktu maghrib. Apakah hukum orang yang melakukan dua perkara tersebut? Hukumnya ialah batal puasa. Hukumnya ialah batal puasa. Dia tak sama seperti orang yang terlupa bahawa dia puasa dan juga dia makan dan minum. Itu lain. Satu hal. Tapi yang hal yang kat sini, dia ingat bahawasanya dia sedang berpuasa, kan? Tapi dia tersilap. Dia ingat masih lagi sahur, masih lagi belum masuk waktu subuh, dia makan. Ataupun dia ingat dah masuk waktu maghrib, dia makan, rupa-rupanya tak betul sangkaan dia. Maka apakah hukum puasa dia? Batal puasa dia. Adakah berdosa? Tak berdosa insya-Allah. Tak berdosa insya-Allah sebabkan dia tersilap. Dia tersilap. Kena qada tak? Kena qada. Kena qada. Macam mana orang pedalaman tu? Jadi sebab itulah kita kena menimba ilmu, kita kena orang kata apa? Kalau dah contohnya kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada orang kat kampung tu tahu macam mana masuk dan keluar waktu. Jadi ketika itu fardu kifayah atas kampung itu untuk dia menimba ilmu. Macam mana nak tahu bila kan masuk dan juga keluar waktu. Cuma memanglah zaman sekarang ni kita makin nak kata apa ya? Dimanjakan. Kan boleh kata dimanjakan lah. Ya, ataupun kita kurang pengetahuan mengenai perkara ini. Kan. Kalau saya rasanya kalau tanya kan apakah bila kan masuk waktu azan kan ramai akan sebut dengan itulah dia rujuk jakim, dia rujuk apa ni? Masuk dan keluar waktu jakim dan juga lain-lain. Tapi sebenarnya kalaulah contohnya macam tadilah kan dia hanya bergantung dengan radio contohnya, ketika itu dia kenalah menimba ilmu untuk mengetahui bilakah masuk dan keluar waktu solat. Kan? Masuk dan keluar waktu solat dia kena tahu tentang perkara tersebut. Nauzubillah. Ini harap kita tak berlaku lagi lah perkara tersebut. Kalau tak tutup aurat ketika puasa, apakah hukum dia? Batal. Batal pula. Apa ni? Haram lah. Bukan batal, tak batal. Haram hukum dia. Tak tutup aurat ni puasa ke tak puasa ke, haram hukum dia. Hukum dia ialah haram. Hukum dia ialah haram. Adakah batal puasa dia? Tak batal puasa dia. Okey. Salam Ustaz, apakah batal puasa jika seseorang di dalam kehidupan mereka menolak hadis? Jazakumullah khair. Menolak hadis ni na'udzubillahi min zalik. Risaulah kan, akidah Islamiah dia terjejas. Akidah Islamiah dia terjejas. Apabila orang itu dia menolak hadis, maka dia telah menolak Quran. Tak ada istilah menolak hadis tapi terima Al-Quran. Kerana apa? Kerana Al-Quran sendiri menyuruh kita untuk menerima hadis. Kan? Banyak dalam Quran tu menyebut tentang suruhan ataupun arahan untuk kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kan, apa yang didatangkan oleh Rasulullah tu maka ambillah, apa yang ditegahnya maka jauhilah. Kan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kan, dan juga tidak Rasulullah SAW tu sebut dengan hawa nafsunya, dan juga dia apa yang disebutnya semuanya ialah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak sebenarnya arahan daripada dalam Quran tentang untuk kita mengambil hadis atau mengambil kata-kata Rasulullah SAW dan juga perbuatannya dan lain-lain lah. Jadi apabila seorang itu dia menolak hadis, secara tak langsung dia telah menolak Al-Quran. Tak ada istilah orang yang menolak hadis dan juga hanya beramal dengan Al-Quran. Na'udzubillahi min zalik. Kan, risau-risau puak-puak macam ni, kan, puak-puak anti hadis ni, kan, dia dihukumkan sebagai murtad ataupun dihukumkan sebagai menolak Al-Quran sendiri. Kan. Jadi kalau orang tu dia dihukumkan betul murtad, kan. Jadi na'udzubillahi min zalik, masuklah dalam perkara yang pertama membatalkan puasa, iaitu murtad. Na'udzubillahi min zalik. Bila dah terbatal puasa, apakah boleh makan minum seperti biasa? Tak semestinya. Tak semestinya. Kena tengok batal puasa sebab apa. Kena tengok batal puasa disebabkan apa. Kalau batal puasa disebabkan makan dan minum, kan, contohnya dia macam tadilah, sama ada dia tersilap makan dan minum tu, dia ingat masih sahur ataupun dia ingat dah masuk waktu maghrib, dia termakan, batal puasa dia. Ketika itu tak boleh bagi dia untuk makan dan minum seperti biasa. Dia kena imsak, dia kena menahan diri dia. Ataupun contohnya orang yang sengaja membatalkan puasa, lepas tu dia menyesal,
Adakah boleh bagi dia untuk makan dan minum seperti biasa? Tak boleh juga. Dia kena imsak. Tapi ada beberapa perkara yang dia panjang lah sebenarnya. Panjang. Jadi sebenarnya jawapan yang lebih senang dia ialah tak semestinya orang yang batal puasanya dibolehkan untuk makan dan minum seperti biasa. Kan? Sebabkan dia ada keadaan orang tu kena wajib imsak, iaitu wajib menahan diri dia seperti orang berpuasa, dan juga ada keadaan orang itu sunat imsak. Orang tu sunat imsak, iaitu sunat bagi dia untuk menahan diri seperti orang yang berpuasa. Tak semestinya. Kena tengok keadaan macam mana, sebab apa batal puasa je. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berapa minit lagi? 3 minit? 4 minit lagi? Okey. Kita ambil satu lagi. Yang pertama tak habis lagi, murtad. Jadi apabila orang tu murtad, na'udzubillahi min dzalik, walaupun seketika, maka batal puasa dia. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah maksud murtad? Keluar daripada agama Islam sama ada dengan niat atau perkataan atau dengan perbuatan, walaupun murtad untuk seketika. Walaupun seketika, na'udzubillahi min dzalik, batal puasa dia. Kerana apa? Kerana apabila orang tu murtad, maka dia bukan ahli untuk ibadah. Dia bukan ahli untuk beribadah. Kerana kita tengok syarat wajib berpuasa dengan syarat sah berpuasa ialah apa? Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua ialah haid, nifas dan wiladah. Walaupun sedetik daripada siang hari Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Haid, nifas dan wiladah. Apabila perempuan itu dia keluar darah haid, seperti mana yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dia keluar darah nifas, ataupun dia wiladah. Nanti saya akan jelaskan secara ringkas benda itu. Kan, ketika itu batallah puasanya. Kerana apa? Kerana memang orang-orang perempuan yang keluar darah haid, keluar darah nifas dan juga wiladah ini, dia, Allahumma salli ala Muhammad, memang Allah SWT cutikan mereka kan daripada berpuasa. Senang begitulah, senang kata gitu. Dipanggil sebagai uzur syar'i. Ataupun tidak mampu secara syar'i. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi apakah itu darah haid? Rasanya insya-Allah cukup masa. Apakah itu darah haid? Darah haid ini ialah damun yakhruju min aqsa rahmil mar'ah fi awqati makhsusah. Apakah itu darah haid? Itu darah yang semula jadi, kan, yang keluar daripada hujung rahim perempuan, kan, pada waktu-waktu yang tertentu, kan. Apakah sekurang-kurang darah haid? Sekurang-kurang darah haid ialah sehari semalam, dan juga sebanyak-banyak darah haid ialah 15 hari dan 15 malam. Jadi apabila seseorang perempuan itu dia keluar darah haid, ketika itu dia tak boleh berpuasa, dan juga dia kena qada balik puasa dia selepas daripada bulan Ramadan. Yang pertama, secara ringkas. Yang kedua adalah nifas. Apakah itu nifas ataupun apakah itu darah nifas? Darah nifas ini ialah darah yang keluar selepas daripada kosongnya rahim seseorang perempuan. Kan? Apabila seorang perempuan itu bersalin dan juga dah keluar semua bayi dalam rahim dia, ketika itu keluar darah itu dinamakan sebagai darah nifas. Darah itu dinamakan sebagai darah nifas. Apakah sekurang-kurang darah nifas? Sekurang-kurang darah nifas ialah sedetik. Ataupun dalam bahasa dulu dia seperludahan. Sepercik darah sahaja. Dan juga sebanyak-banyak ataupun sepanjang-panjang darah nifas ini ialah berapa hari? 60 hari. Jadi apabila seorang perempuan itu keluar darah nifas, ketika itu dia diuzurkan daripada berpuasa. Kemudian wiladah. Apakah itu wiladah? Wiladah bukan darah, ya. Wiladah bukannya satu darah. Wiladah ini ialah bersalin. Wiladah ini ialah perbuatan bersalin tu. Apabila seorang perempuan itu dia bersalin, dia keluarkan anaknya daripada rahim dia, itu dinamakan sebagai wiladah. Dan juga wiladah ini dalam pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i membatalkan puasa. Jadi apabila perempuan itu keluar haid ataupun keluar darah nifas ataupun bersalin, iaitu dinamakan sebagai wiladah, maka batallah puasa perempuan tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Walaupun sedetik daripada siang hari Ramadan, walaupun sedetik, kan, walaupun seketika. Jadi ketika itu batallah puasa perempuan yang keluar darah haid ataupun darah nifas ataupun wiladah tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi setakat itu sajalah
kan kita pada pagi yang mulia ini mengenai perkara-perkara yang membatalkan puasa. Insya-Allah kita akan bertemu lagi pada hari Jumaat yang akan datang pada pukul 8.40 pagi. Jangan ke mana-mana. Kita akan bersama dengan Encik Rafiq Ravi, kan, iaitu akan menerangkan mengenai sedekah Ramadan di negara kita yang tercinta, iaitu Malaysia. Jangan ke mana-mana. Terima kasih. Jazakumullah khair.